Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bidang, Ketua Kasih Surau Al-Jawhar, Mas, hadirin hadirat yang berbahagia sekalian. Rindu rasanya nak syuarah dekat sini. Ingatkan orang kampung ni dah lupa kat saya. Alhamdulillah ada lagi buka saya. Dia terselit-selit agak ni mungkin dah hujung-hujung tengok mana ni dah campak dia. Awal dapat Ustaz buka satu-satu ya. Alhamdulillah tuan-tuan, sihat semua. Alhamdulillah. Masih sudi dengan saya bersyuarah depan ni. Alhamdulillah tuan-tuan. Tak tanya dah apa nikmat yang kita sedang nikmati sekarang ni. Nikmat apa? Nikmat apa? Nikmat apa? Nikmat aircon. Jadi nikmat apa? Yang sedang kita nikmati adalah nikmat iman dan Islam. Itu yang utama tuan-tuan. Dia sejak akhir-akhir ini ada ramai orang, bukan sikit orang, ramai orang telah dicabut nikmat itu. Itu yang cukup takut. Cakap terus terang dengan tuan-tuan, sebelum hari ini dah ada seorang dekat penjara keluar daripada 16. Faham? Faham, kau tak faham sudah, cari dah sendiri syak dia seorang yang dah dekat penjara sekarang. Okey, daripada 16 tu, si Abu dah seorang dekat penjara sekarang. Tinggal lagi 15 bulan hitam. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi izin, petunjuk dan hidayah. Mudah-mudahan dia sedar apa yang dilakukan itu menyesatkan umat Islam. Hadirin hadirat yang berbahagia sekalian, kehidupan kita atas dunia ini sebenarnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadah kepadaku. Tuan-tuan, angkat tangan kanan boleh? Satu je saya nak. Okey, rukun Islam yang pertama bunyi apa ya? Mengucap dua kalimah syahadah. Kenapa slow sangat tu? Pasal penceramah kau romantik dekat di mana? Ya, okey, cuba ramai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa maknanya tuan-tuan? Aku naik saksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku juga naik saksi tiada Tuhan, tiada Nabi Muhammad itu Rasulullah. Alhamdulillah, nampak kali masih ingat lagi ya. Takut kita tanya pada tahun kaki ni, oh macam mana nak ikat? Tuan-tuan. Boleh ya, insya-Allah. Kita hafal tu, takut kita gamam. Ya, okey. Itu yang pertama tuan-tuan. Yang kedua rukun Islam, solat 5 waktu. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Yang kelima, haji. Okey, yang wajib untuk umat Islam mengucap syahadah berapa kali ya seumur hidup? Untuk mengaku dia sebagai Islam sekali, itu yang wajib. Lepas itu solat satu hari satu malam 5 waktu. Lepas tu puasa dalam setahun hanya sebulan. Lepas tu zakat dalam setahun hanya sekali. Pergi haji dalam seumur hidup hanya sekali. Maknanya Allah Ta'ala telah atur cantik ke tidak? Okey, kalau kita lihat 4 tolak dengan 1, jawapannya berapa? 3, jawapannya kosong. 4, saya sebut 4 tadi. Yang 1 ni syahadah. Kau tolakkan dengan 1 ini, jawapannya kosong. Yang syahadah ini kita panggil dia sebagai akidah. Jelas? Dah boleh faham? Faham ya? Okey, tuan-tuan, manusia itu boleh gugur akidah atau pensyahadahnya dengan salah satu daripada 3. Bukan 3, salah satu daripada 3. Apa dia? Dengan perkataan, dengan perbuatan ataupun
Yang ini kita cukup takut. Saya nak tanya anda, pernah tak Tok Guru anda masa anda belajar dekat sekolah agama dahulu mengatakan ayat ini, laisa kamitslihi syai'un. Pernah dengar perkataan itu? Wal awwalu waz zahiru wal batinu. Pernah dengar perkataan itu? Pernah dengar? Apa maknanya tuan-tuan? Itu semua melibatkan kepada akidah. Apa makna akidah? Simpulan ataupun ikatan-ikatan iman. Kalau simpulan itu terbuka, terlerai, jadi masalah. Yang ini yang berlaku dalam masyarakat pada hari ini. Timbul dekat dalam Facebook, timbul dalam Instagram, timbul dalam WhatsApp, saling maki-memaki. Tuan-tuan, boleh tak kita mentajsimkan Allah? Apa maksud mentajsimkan Allah? Menjisimkan Allah dengan sesuatu yang lain. Boleh ke tidak? Boleh ke tak boleh? Kenapa pula kita kata Allah duduk atas arash? Adakah Allah bertempat? Saya tanya anda, adakah Allah berada di atas arash? Cuba jawab soalan itu. Tadi kita baca laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Sebab Allah Ta'ala Khaliq, Maha Pencipta. Sedangkan makhluk yang dicipta. Jadi kenapa kita nak samakan Allah itu berada di atas arash? Kadang-kadang kita katakan yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Adakah tangan Allah sama dengan tangan manusia? Subhanallah. Ini yang dinamakan mentajsimkan. Ia menyamakan makhluk dengan Khaliq. Boleh ke tak boleh tuan-tuan? Jawapannya tak boleh. Ini yang berlaku pada Wahabi. Tahu Wahabi? Kau faham-faham, kau tak faham sudah. Alright? Kemudian dalam masa yang sama juga mentashbihkan. Apa maksud mentashbihkan? Satu mentajsimkan. Yang kedua mentashbihkan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Boleh tak tak boleh? Tak boleh. Yang ini yang tu wal awwalu wal zahir wal batin. Wal awwalu wal akhir wal zahir wal batin. Allah itu tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran. Mengetahui segala yang zahir, mengetahui segala yang batin. Jadi kenapa kita katakan Allah serupa dengan apa yang diciptakan? Yang kedua, tashbih, tajsim. Yang ketiga, tabdi'. Apa maksud tabdi'? Semuanya bid'ah. Tadi baca tahlil tadi bid'ah tu. Tak ada dalam Islam, kata Wahabi. Anda baca tahlil kamu tak ada dalam Islam, dia kata. Tahu Wahabi kata apa? Tak ada dalam Islam baca-baca tahlil, tak ada. Sedangkan Nabi SAW ajar kepada kita untuk bina perpaduan. Bila kita tak baca tahlil, kan duduk sama-sama kau borak cerita kampung, cerita bandar, cerita weh gawe apa tadi? Kan? Makna tanya kau buat apa tadi? Tapi bila kita baca tahlil tuan-tuan, apa yang kita lakukan? Sama-sama kita baca ayat-ayat Al-Quran daripada surah Yasin. Ustaz, tak boleh baca Yasin Ustaz, kena baca surah Kahfi. Tak ada masalah. Nak baca surah apa pun selagi ia daripada Al-Quran, baca. Yang jadi masalah ni bila kau bergaduh dekat dalam surah dan masjid. Aduh ni tuan-tuan. Dalam sebab dalam daerah dia baru. Bertumpuk tuan-tuan. Isunya nak baca tahlil. Yang seorang kata tak perlu baca tahlil. Kalau tak nak baca, ambil kunci kereta balik. Ada masalah ke? Ada masalah ke? Ada sesiapa larangan selepas maghrib malam Jumaat tidak boleh tidak mesti baca tahlil. Ada tak? Tak ada. Habis tu nak bertumbuk kenapa? Ya nak baca silakan. Alhamdulillah bagus baca Quran sama-sama. Itu yang tabdi', membid'ahkan. Sambut Maulid Rasul kafir. Besar kepala dia. Tuan-tuan, dalam majlis maulid apa yang kita lakukan? Kita baca selawat, lagi kita baca barzanji, lagi kita baca apa? Baca marhaban, lagi kita baca
curahan ilmu. Habis lagi kita baca buku resepi untuk buat biryani. Bagus tak? Bagus. Apa masalahnya Maulid Rasul jadi bid'ah? Saya tuan-tuan kalau jumpa puak-puak Wahabi saya kata begini. Okey, zaman Rasulullah SAW tidak ada kereta Mercedes, tidak ada Toyota Camry, tidak ada kereta Alphard, yang ada Al-Unta wal Buaya. Buaya tu. Ni ya. Yang buaya tu saya tambah. Ya, Al-Unta saja. Maknanya nak ceritakan kepada anda, kalaulah naik kereta yang hebat-hebat itu ada di zaman Nabi, Rasulullah SAW akan naik kereta itu. Tapi oleh kerana mereka kata apa yang ada sekarang ni bid'ah, suruh dia naik unta balik semula. Boleh? Faham tak bahasa saya tu? Oh, faham. Jelas. Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan, itu baru cerita Wahaboy. Ya, ada lagi 15 bulan hitam dalam proses. Kita nak proses satu-satu. Yang satu dah dalam penjaga. Alhamdulillah. Selesai masalah. Ya. Denda 5,000 1 tahun penjara. Dah mula dah hukuman jalan dah. Walaupun dalam proses payuan. Okey. Adakah Jabatan Agama Islam Johor menzalimi? Saya tanya anda, menzalimi ke? Apa jadi kalau puak-puak sesat ini menyesatkan lagi umat Islam? Siapa yang harus dipertanggungjawabkan? Siapa yang jaga akidah untuk negeri Johor? Ini. Ya, kalau saya tak bertegas bersama dengan teamwork daripada Jabatan Agama Islam Johor, Majlis Agama Islam Johor, apa jadi? Tuan-tuan, kita dikejar sebagai kafir lagi. Yang Syiah kata kita kafir, yang Wahabi kata kita kafir, hari ini kita sebagai kafir lagi. Tuan-tuan, adakah ahli sunnah tidak ada pegangan? Dia kata kita. Ini yang berlaku. Ya? Nak cerita pula. Pengalaman. Ini satu cerita Wahabi, saya dah tahu satu bab. Yang kedua cerita Syiah. Nak tak anak kita nikah dalam kereta tanpa wali? Nak ke tak nak? Nikah pula seminggu je. Mas kahwin RM5. Itu nak main nikah pun tak. Pun rosak juga. Okey, sembahyang ada 3 waktu, dihimpunkan, dijabatkan sembahyang ni. Okey. Dia kata semua sahabat Nabi itu adalah kafir kecuali Ali saja. Tuan-tuan, saya buat tangkapan 2018 buah naskah buku pelbagai jenis daripada Ayatullah Khomeini dekat salah satu daerah dalam Johor. Saya mengetuai tangkapan tersebut. Anda tengok buku ini semua, anda pelik-pelik. Sembahyang ni, saya nak beritahu anda, kalau tak ada batu karbonat, dia ambil handphone, letak atas kepala, sembahyang. Saya nak tanya anda lah, salah satu anggota sujud apa? Dahi. Kalau dahi tak cecah lantai, sah tak sembahyang? Tak sah. Yang ini yang berlaku, tuan-tuan. Yang kelakon ni lagi, bila saya tengok dia sembahyang, satu ngadap utara, satu ngadap selatan, satu ngadap timur. Agak-agaknya sah tak sembahyang kalau tak ngadap kiblat? Tuan-tuan, jahil itu boleh kalau kita perbaiki dengan belajar. Yang kita takut jahil murakkab. Apa maksud jahil murakkab? Jahil yang berterusan, turun. Satu kes yang saya sedang tangani. Ya, banyak kes, tapi yang saya cerita, yang satu kes cerita pelik. Adik-beradik lelaki, okey, menyantau isteri. Tengok, ada tak kaitan dengan akidah? Ada tak? Saya nak tanya anda lah, kita lahir atas muka bumi Allah ni, ada tak spek? Kita beli kereta, ada tak spek? Tayar dia berapa inci, enjin dia berapa horsepower, ada tak? Ada. Kita lahir atas dunia ni, ada tak Allah telah tentukan berapa banyak rezeki kita? Memang dalam bank ada 5 juta, tapi hari ni Allah Ta'ala matikan dia. Kenapa? Adakah tak cukup rezeki 5 juta tu? Cukup ke tak cukup? Cukup. Habis tu kenapa Allah Ta'ala
sampai setakat itu sahaja. Yang ini kena faham. Kadang-kadang kita duk sibuk je kacau orang, santau orang, seolah-olah kita tak yakin dengan rezeki yang Allah Ta'ala telah tentukan. Tuan-tuan, rezeki yang terbaik bukan duit juta dalam bank. Rezeki yang terbaik malam-malam pukul 2-3 pagi boleh bangun sembahyang tahajud buat amal. Itu yang terbaik. Sebab Allah Ta'ala janji orang yang beramal, Allah Ta'ala kira amalannya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal adalah takwa. Bangun tuan-tuan. Saya selalu beritahu anda semua dalam ceramah saya mana-mana. Kalau angka depan 4, 5, 6, 7, 8, jaga. Dia siap sedia nak kena tekan brek. Maknanya apa? Maknanya apa? Maknanya angka 4, 5, 6, 7, 8. Saya nak beritahu anda 70 kali bahagi dengan 70 bagi dengan 24. Datang berapa? Datang berapa? Datang berapa? Datang 21 minit. Maknanya setiap 21 minit malaikat Israel akan datang tengok kita. Takut tak? Takut tuan-tuan. Kalau orang yang faham takut. Jadi maknanya apa? Kehidupan kita atas dunia jangan jadikan dia sebagai matlamat. Jadikan dia sebagai laluan ataupun transit. Apa maksud transit? Duduk sekejap sebentar dan menunggu penerbangan seterusnya. Itu makna transit. Kalau kita jadikan dunia ini sebagai matlamat, itu yang kita fitnah orang, nyaya orang, buat orang itu, buat orang ini. Tuan-tuan, ini adalah alat yang paling bahaya. Sebab Nabi SAW beritahu kepada kita, ya, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Maknanya apa, Pak Imam? Fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Anda bunuh seorang atau dua orang. Tapi kalau anda fitnah bukan seorang atau dua orang, selagi orang baca status yang anda update, selagi itu dosanya berjalan. Sebab itu bila nak share setakat share resepi silakan. Ya, tapi melibatkan status orang jangan. Kalau anda tak pasti. Yang saya cerita tadi tu confirm memang ada dalam penjaga WeChat, tak penjaga luar. Itu sebab tu saya berani sebut, dan saya tak sebut siapa namanya, kau cari tak sendiri. Jelas? Faham Okey. Dalam masa yang sama, itu soal Syiah yang ketiga yang sedang bahaya sekarang ni. Nak kena beritahu orang yang emas. Kalau tiba-tiba tok guru anda ajak anda ngeteh dekat warung, cerita bab agama dekat warung, orang pergi belajar agama kat mana Pak Imam? Masjid atau surau? Habis tu kalau kat warung ajar apa ya? Itu dia lepak, betul dia lepak. Lepak sungguh tuan-tuan. Sampai sembahyang pun tak payah. Kita buat baik itu dikira sembahyang. Ini namanya ajaran Millah Ibrahim. Ajaran apa? Millah Ibrahim. Yang dekat Jais ada 2,500. Baru ni kat Pahang 5,000. Johor tunggu masa. Sikit lagi kita nak cukup. Apa yang berlaku tuan-tuan? Sembahyang tak payah. Kita merupakan Muhammad, kita merupakan pesuruh Allah, kita adalah Nabi. Itu ayat ni. Nampak? Maknanya banyak tak ada sesat di akhir zaman ni. Ya? Jadi kita kena sama-sama hati-hati. Tengok kalau kawan tu ngajak dia macam, kau tahu tak hakikat Allah? Ajak dia macam ni, kan? Allah Ta'ala ada dalam diri kita. Kita beramal susah. Ya, kalau anda dengar dulu dalam diri saya tu dia cakap macam macam dulu. Dia cakap. Bila kita panggil tuan-tuan, ujung saya kata, di mana Allah? Oh, Allah Ta'ala berada di atas arasy. Maknanya apa saya kata? Ini adalah puak-puak wahaboi. Jelas? Okey. Yang kedua, saya lihat juga kecenderungan pada hari ini mak bapak kurang semak akidah anak. Yang biasa kita tanya anak dah makan belum? Ya.
Balik-balik kat pintu, Man dah makan. Sekarang ni jangan tanya dah makan belum. Manusia ni kalau lapar dia akan cari piyuk. Betul? Habis anak kita tanya apa? Dah solat belum? Itu peringkat syariat lagi. Peringkat pertama, Man, ingat Allah ke tidak? Itu yang kita kena tanya dia. Faham tak? Si P tadi 4, tolak 1, jawapannya kosong. Bila akidah rosak, yang lain semua tak kira, tuan-tuan. Okey, sebelum ni ada tak di kalangan kita yang jumpa Tok Romo? Ada ke tak ada? Kalau ada pun tak payah sebut saya, tak payah, saya tak suruh pun. Okey, cukuplah apa yang berlalu. Mudah-mudahan kita mohon ampun dengan Allah. Allah Ta'ala Maha Pengampun, sebab ditakuti iman kita rosak. Sebab kita mempercayai percakapan Tok Romo. Tuan-tuan, dunia semakin turun. Okey, di padang mahsyar kedua telah mak dengan anak tak kenal, anak dengan mak tak kenal. Tak kenal maksudnya tuan-tuan, di atas dunia ataupun di dalam syurga. Dua yang pilihan. Okey, so kalau kita ada mak ayah lagi, berbaktilah kepada mereka, minta doa restu daripada mereka. Mak, doalah dengan Allah dan Allah takkan iman saya dan keluarga. Boleh tak doa begitu? Boleh tak doa begitu? Boleh ya tuan-tuan ya? Sebab apa yang kita ada bakal kita tinggalkan. Betul? Betul? Apa yang kita bawa itulah amalan. Pernah tak kita ikut kawan kita dikebumikan? Ya, minggu lepas punya khutbah azab kubur. Takut tak tuan-tuan? Takut Sebab bila kita berada di alam barzakh, kita ramai-ramai ke? Seorang-seorang ni hantar suami tak ikut dalam lubang kubur, isteri tak ikut kita dalam lubang kubur. Masing-masing dengan amalan masing-masing. Bagaimana kita dilahirkan seorang dengan tangisan, okey, dengan keadaan kita bogil. Macam itu juga bila kita mati, kita digugilkan, kita dimandikan. Okey. Lepas tu dikapankan, disembayangkan dan akhirnya dikebumikan. So, bercerita soal akidah, tuan-tuan. Amalan soalan yang pertama. Betul? Soalan pertama betul? Ini mesti ada kat London. Okey. Soalan pertama, man rabbuka? Jawapannya pukul mana? Suka. Boleh gitu? Jawapan gitu? Tak ada. Man rabbuka itu maknanya soal akidah. Apa dia? Awal din ma'rifatullah. Perkara pertama dalam kehidupan, kenal Allah. Maknanya apa tuan-tuan? Kalau kita tak kenal Allah, macam mana Allah Ta'ala nak jawab, bagi jawapan yang pertama? Tuan-tuan, 5 soalan nampak senang, tapi dia berkaitan dengan amalan kita. Kalau kita tak kenal Allah SWT, Allahu Rabbi jawapan dia, kita tak ada jawab tuan-tuan. Ingat ya, sekali kena basah 70 hasta. Cuba tengok kat tangan. 1 begini, itu berapa hasta? Berapa hasta? 1 hasta. Okey, kali dengan 70. Satu peristiwa di negara Arab. Okey, seorang pemuda gemar melakukan maksiat. Tiba-tiba dia meninggal dunia tanpa sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa proses pengebumian dia, ada salah satu daripada cincin tukang mandi jenazah tertinggal di dalam kain kapan. Sampai rumah dia teringat, mana cincin aku? Ingat. Oh, ada dekat dalam kain kapan si mandi. Apa yang dilakukan? Dia minta kebenaran dengan pihak berkuasa negeri untuk kembali semula ambil cincin dia yang jatuh dekat dalam kain kapan. Tuan-tuan, 3 jam. Pemuda itu rambutnya hitam.
Selepas 3 jam dikebumikan, tuan-tuan, tahu tak rambutnya warna apa? Rambutnya warna putih. Maknanya apa, tuan-tuan? Azabnya dekat dalam kubur kalau kita tak beramal. Maknanya daripada mata dia elok tertutup, mata dia terbeliak dengan keadaan cukup takut nak jawab soalan yang pertama tak lepas. Sebab itu yang dikatakan amalan bukan setakat kita bangun malam. Amalan kita sepanjang hari di atas muka bumi ini, berapa hari, berapa tahun, berapa kurun kita duduk atas bumi, itu yang dipanggil amalan. Ya, ada orang beramal tapi lupa nak bagi makan kucing. Dapat tak masuk syurga? Tak. Kenapa tak masuk syurga? Sebab doa seekor kucing yang dizalimi. Ada orang kurang beramal tapi dia jaga hubungan dengan Allah, dia jaga hubungan dengan manusia. Maksud kurang beramal, dia sembahyang fardu macam biasa. Okey, tapi dia cukup jaga hubungan dengan Allah, dia hubungan dengan manusia. Kebanyakan lelaki masuk neraka sebab mata. Kebanyakan perempuan masuk neraka sebab mulut. Berapa ramai ibu-ibu yang buatkan kopi untuk suami dia tanpa diminta? Ya, kenapa kita suka pergi warung kopi? Azrul? Belum sempat duduk, bang nak minum apa? Ini akidah juga. Ini akidah juga. Maknanya kita percaya bahawa warung kopi bila kita sebelum duduk, bang nak minum apa? Kat rumah balik nanti jangan lupa, bang nak minum apa? Boleh? Kalau kau dah tahu suami kau memang suka kopi, buatkan. Tak payah minta, sebab syurga ni di situ. Ingat ya ibu-ibu, kalau suami redha, senang masuk syurga. Tapi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi SAW, ramai penghuni neraka terdiri daripada kaum wanita. Sebab dia tak boleh tune suara lebih tinggi daripada suara suami sudah. Apa maksud tune? Cara cakap, dia punya intonasi suara. Mak, boleh ambilkan tapak kopi, contoh, itu dipanggil suara bass. Ya, suara dia sambung dia tegak je. Abang tak nampak tu saya tengah pegang anak ni, abang pergilah ambil sendiri. Salah betul. Salah, tapi kau buat tak? Buat. Saya tak cakap bahasa tinggi, saya cakap bahasa rendah je tu. Saya pakai suara bass. Maknanya apa tuan-tuan? Apa salahnya tinggal kat sekejap nak abang pegang anak? Ya, saya pergi buatkan kopi. Cantik tak? Cantik tak? Tapi tak berapa cantik lagi sebab tunggu diminta. Kalau kau dah tahu suami kau lepas balik solat zuhur dia nakkan kopi, balik sampai dia sampai kat meja dia dah ada kopi. Cantik tak? Cantik tak? Boleh buat nanti ibu. Boleh. Bapak-bapak nak tak pahala? Nak, betul? Berani beri cabaran? Okey. Cabarannya adalah cuba lipat kain dekat rumah. Namun tak ada lah dengan agam lah. Daripada saya bukan tak nak dengan isteri saya. Isteri saya kalau lipat kain, saya ingat sikit. Apalah kamu ni lipat kain macam ni. Ibu-ibu, kalaulah suami tu lipat kain, saya ingat sikit. Ampunkanlah dia. Lagi galakkan. Betul, lipat sikit aja. Sikit aja ujung ni. Okey. Tapi kita balik sudah soal akidah. Syukur tak engkau ada pasangan nak tentunya? Siapa yang tentukan jodoh kau dengan si Maryam ni? Allah Ta'ala, tuan-tuan. Ya, dekat mana ya Ustaz Nazrul? Dekat mana tu? Kemas tu. Dekat Kemas? Dekat Loh Mahfuz. Oh, Kemas. Mana kau tahu orang Turki yang minat dia? Ini saya Turki ni. Jangan kata impian emas. Lagi benda tu belum laku, maknanya belum tahu lagi impian emas ke impian perak. Tidak pada. Boleh? Boleh. InsyaAllah ya? InsyaAllah. Okey, tuan-tuan. Tadi saya pergi betulkan kereta.
takdir Allah. Cerita sikit. Takdir Allah. Kereta saya, rumah bawa balik. Dengan duit-duit, dengan lisensi semua dia bawa balik sekali. Ya, duit saya cukup tak maknanya? Cukup ke tak? Tak cukup. Tapi Allah Ta'ala bagi rezeki. Dalam bahasa yang lain, Allah Ta'ala lakukan rezeki itu. Maknanya apa tuan-tuan? Saya mohon Allah, ya Allah, aku tak ada duit ya Allah. Macam mana aku nak bayar kereta aku ya Allah? Aku nak ambil duit ni. Tapi duit semua rumah bawa balik. Macam mana tuan-tuan? Saya klik kontor telefon. Ustaz, tolong ni 1,800. 1,800. Sikit ke banyak? Banyak tu. Aduh, tinggal fikir ada orang datang. Ustaz, buat nak beli video sikit. Jadi Ustaz ada bagian. Ambil lah bagian tu. Ambil dia sampai pun. Cukup pula ada pula duit. Nampak tak Ustaz Nazirul? Maknanya apa? Rezeki siapa punya? Allah. Faham? Sebab itu tuan-tuan, rezeki, jodoh, jangan kita fikir. Bila kita bercerita soal akidah, belajarlah daripada Hasan Al-Basri. Daripada Rasulullah SAW, kita belajar daripada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ajar kita 3 perkara. Yang pertama, dia kata rezeki jangan kau risaukan. Sebab apa rezeki tak perlu kita risaukan? Rezeki itu telah tertulis di Lauh Mahfuz. Yang perlu kau risaukan adalah amalan. Sebab amalan tak tertulis di Lauh Mahfuz. Siapa yang kena buat amalan? Diri sendiri. Yang itu kita kena buat. Jelas? Okey. Dalam masa yang sama tuan-tuan, belajarlah sifat malu. Sebab Hasan Al-Basri kata, aku cukup malu untuk melakukan dosa. Sebab